Bersama saya Azrin Arif dalam rentasan berita edisi 1288. Antara paparan utama. MCA susah hati kartel telur ayam kurang untung. Pencabar Presiden UMNO mahu kekal bersama kerajaan perpaduan. Pemutihan parti mampukah halang perdagangan manusia dan buruh paksa? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kenapa Presiden MCA Datuk Seri Wika Siong meroyan apabila Muhammad Sabu pergi ke Namakkal, Tamil Nadu, India hujung minggu bagi meninjau bagaimana telur-telur ayam diproses sebelum dieksport ke Malaysia? Untuk Abang Mat jauh jelajah, perlu ke India tengok telur ke? Saya cadangkan datang ke kawasan saya Parlimen Air Hitam, Yong Peng ada lebih 100 ladang ayam dan di sinilah tempat paling popular menghasilkan telur untuk pasaran tempatan dan juga berjuta biji telur dieksport ke Singapura setiap hari, katanya dalam satu kenyataan. Beliau mengkritik harga dan kualiti telur import berbanding telur tempatan. Abang Mat, telur tempatan hanya boleh dijual dengan 41 sen sebiji kerana ada kawalan harga. Penternak tempatan rugi kerana kos mereka melebihi harga kawalan telur. Kalau rugi, penternak tak akan membela ayam untuk menghasilkan telur. Saya rasa pelik pula telur import dari India dijual dengan harga 50 sen sebiji. Kalau diangkut melalui kapal, telur dari India perlu masa 3 hingga 4 minggu untuk sampai ke Malaysia. Segarkah telur India berbanding telur tempatan? Bidasnya. Beliau mencadangkan agar harga telur diselaraskan sama dengan telur import demi menyelamatkan industri telur tempatan. Abang Mat, apa kata harga kawalan diubah? Saya rasa kalau harga kawalan ditetapkan 50 sen sebiji sama macam harga telur import dari India, mungkin penternak tempatan sanggup bela kerana mereka tak akan rugi. Beliau menempelak Muhammad seolah-olah tidak ada idea untuk membantu golongan B40 dan tidak mengutamakan penternak tempatan. Kalau kerajaan mampu dan bersungguh nak bantu golongan B40, boleh wujudkan allowance telur secara top-up kepada golongan B40 untuk menanggung bebanan kewangan iaitu selisih harga 9 sen sebiji. Kalau RM200 setahun, banyak telur boleh dimakan oleh keluarga B40. Abang Mat, telur India 50 sen sebiji tau. Utamakanlah penternak tempatan. Tak payah import telur dari India jika bekalan mencukupi. Kan Kementerian Abang Mat turut menjaga keterjaminan makanan. Fikir-fikirkanlah Abang Mat, tempelaknya. Rata-rata media melaporkan Wika Siong sebagai menyindir Muhammad seolah-olah tidak kompeten dalam menangani isu kekurangan telur ayam di negara ini. Jom channel Mushkil di mana bekas Menteri Pengangkutan Zaman Kerajaan Tebu Atap ini apabila satu negara heboh tiada telur ayam di pasaran ketika itu sehingga beliau tidak nampak lebih 100 ladang telur di Yong Peng. Tidak kedengaran langsung beliau mengkritik isu ketiadaan telur ayam ketika itu yang antaranya berpunca daripada keterujaan pengeluar telur mencari keuntungan menerusi ekspor ke Singapura. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan hanya mahu membantras penguasaan kartel yang mengongkong industri pemakanan yang berleluasa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata selama puluhan tahun puak kartel menguasai dengan pimpinan silih berganti, tiada siapa yang berani menghapuskan mereka kerana ia berasa kuat dan kukuh. Jadi saya sebut di sini kalau kenyataan kos meningkat, makanan mahal, saya faham tetapi kadang-kadang meningkat lebih dari sepatutnya dan peningkatan itu diambil kesempatan lintah darat untuk terus menghirup dari rakyat, petani serta nelayan sehingga berleluasa. Sebab itu saya bagi arahan di mana kita ada agensi farma. Saya beri arahan jelas kembali kepada tugas asal mereka. Katanya pada program naratif khas bersama Perdana Menteri terbitan RTM baru-baru ini. Anwar berkata kerajaan mengambil tindakan jangka pendek dan sederhana dalam penyelesaian isu sekuriti makanan yang sedang berlaku akibat gelagat kartel-kartel yang sudah puluhan tahun mendapat untung besar. Justru, apa salahnya jika Muhammad mencari alternatif bagi memastikan telur yang diimport untuk rakyat Malaysia ini adalah bersih, selamat dan lebih murah daripada telur tempatan. Setelah melihat sendiri, saya yakin telur ini selamat dengan melalui proses yang higienik untuk dimakan oleh rakyat Malaysia, kata Muhammad seperti dipetik Harapan Daily.
Muhammad yakin harga telur import akan lebih rendah selepas ini atau kompetitif dengan harga telur tempatan. Kenyataan Kassiong bahawa jika harga telur dinaikkan, bekalan akan jadi banyak amat kelakar. Ia jelas menunjukkan bahawa kartel telur ayam sengaja menekan pasaran kerana mengikut perangai lintah darat. Justru nampak sangat Kassiong mahu melindungi kepentingan kartel telur ayam, bukan membantu golongan B40. Carian Jom Channel mendapati perjalanan laut dari Port of Chennai yang terletak di Tamil Nadu ke Pelabuhan Kelang memakan masa kira-kira 7 hari, iaitu 1 minggu. Wee Kassiong naik kapal apa? Sampai 3 atau 4 minggu baru tiba dari India ke Malaysia. Perubahan dalam kepimpinan UMNO tidak semestinya akan mewujudkan ketidakstabilan politik di Malaysia, kata bekas Menteri Kesihatan Malaysia Khairy Jamaluddin yang berjanji sekiranya beliau atau sekutunya memenangi jawatan Presiden dalam pemilihan parti akan datang, mereka akan terus menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Pakatan Harapan. Kenyataan tersebut membayangkan beliau akan terjun ke gelanggang pada kali ini untuk bertarung bagi menyandang jawatan tertinggi parti itu. Ada khabar angin mengatakan akan ada langkah untuk memastikan dua jawatan teratas tidak akan dipertandingkan. Kami harap ini tidak berlaku. Kata Khairy dalam forum yang dihadiri 300 delegasi di Regional Outlook dianjurkan oleh ISIS Yusof Ishak Institute. Beliau berkata demikian merujuk kepada cadangan sebelum ini oleh beberapa ahli UMNO bahawa Presiden Parti Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan tidak harus dicabar dalam pilihan raya ini bagi mengelak perpecahan dalaman. Pada masa yang sama, bekas ahli Parlimen Rembang itu berkata wujud kebimbangan bahawa perubahan kepimpinan UMNO akan membawa kepada ketidakstabilan politik serta kejatuhan kerajaan. Satu lagi langkah Sheraton dan seorang Perdana Menteri baharu. Dalam hubungan ini, Khairy mahu kerajaan perpaduan pimpinan pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim bertahan dan stabil. Oleh kerana itu, katanya UMNO akan terus menyokong kerajaan perpaduan jika sekiranya beliau atau sekutunya menjadi Presiden Parti. Turut hadir dalam forum tersebut Menteri Pengangkutan yang juga Setiausaha Agung DAP, Anthony Lok Siu Fuk. Lok, saya ingin katakan dengan jelas di hadapan semua orang di sini, jika saya atau sekutu saya memenangi jawatan Presiden, memenangi kepimpinan parti, kami akan memberikan sokongan kepada kerajaan perpaduan, kepada Anwar Ibrahim dan kepada anda. Katanya yang menerima tepukan gemuruh orang ramai. Menurut Khairy, pemilihan kepimpinan baharu dalam UMNO amat kritikal demi masa depan parti itu dalam lakar 3R, iaitu untuk reformasi, terus relevan atau rehat selamanya, rest in peace. Beliau dilihat menyalahkan kepimpinan UMNO terhadap kekalahan parti itu yang terus merosot sejak tahun 2004 ketika Barisan Nasional berjaya memenangi 198 kerusi yang kini tinggal hanya 30. Mendengar tepukan gemuruh daripada delegasi yang hadir menunjukkan kerajaan perpaduan ini turut mendapat sokongan daripada penduduk negara di seberang Selat Tebrau. Menurut laporan, pada 24 November tahun lalu, iaitu hari Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 yang kini disebut sebagai PMX, Ahmad Zahid dikatakan mendapat sokongan 130 daripada 190 ketua bahagian UMNO di seluruh negara. Bagaimanapun, sebelum itu pada 7 Ogos 2021, media melaporkan 100 ketua bahagian menggesa Ahmad Zahid berehat daripada pemilihan parti. Apa jadi kepada mereka tidak diketahui. Tetapi sebelum pilihan raya umum ke-15, beberapa orang ketua bahagian yang mulut jerabai telah dipecat. Kini mereka bersama-sama pembangkang Perikatan Nasional. Selain Khairy, seorang lagi yang disebut-sebut akan mencabar Ahmad Zahid ialah bekas Menteri Pertahanan Datuk Seri Hishamuddin Hussein. Berbeza dengan Khairy, Hishamuddin pada 21 November 2022 mengulangi pendirian menolak sebarang kerjasama dengan Pakatan Harapan dan rela dipecat berhubung kenyataan itu. Seperti saya tegaskan kemarin dan sebelum ini lagi, tetap menolak kerjasama dengan Pakatan Harapan. Saya rela dipecat oleh parti namun tidak akan sesekali mengubah pendirian teguh ini. No Anwar, no DAP. Pihak yang merasakan boleh mengambil tindakan memecat saya kerana berpegang kepada pendirian ini silakan, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Namun, ugutan Bendahari Barisan Nasional itu sekadar acah-acah sahaja kerana beliau tidak berbuat apa-apa untuk menentang Anwar pada 19 hingga 20 Disember tahun lalu ketika Parlimen mengadakan mesyuarat khas untuk menentukan keabsahan PM10. Malangnya, Hishamuddin didakwa membawa bagasi buruk pentadbiran dahulu bersamanya.
Skandal perolehan 6 kapal tempur pesisir LCS untuk Tentera Laut Diraja Malaysia bernilai 9 bilion ringgit, isu 3 kapal peronda luar pesisir OPV berharga 738 juta ringgit milik Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia dan isu perolehan sistem meriam artileri Tentera Darat Meriam Hawizah berharga 854 juta ringgit yang didakwa diberi secara rundingan terus kepada syarikat berusia 2 tahun tidak boleh didiamkan begitu sahaja. Sama ada kenyataan Khairi itu sekadar propaganda kosong atau janji ikhlas, hanya beliau yang tahu. Apapun, agak berisiko bagi Khairi untuk berkata beliau memilih bersama Perikatan Nasional jika menang sebagai Presiden UMNO memandangkan skandal 92.5 bilion ringgit dalam peruntukan semasa Perikatan Nasional berkuasa masih dalam siasatan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Sebelum ini, Pakatan Harapan dan UMNO Barisan Nasional sama-sama mempersoalkan perbelanjaan mewah Perikatan Nasional semasa pilihan raya umum ke-15 lalu. Dalam hubungan ini, pendirian Khairi serupa dengan Ahmad Zahid yang melihat kerjasama dengan Perikatan Nasional lebih besar mudaratnya berbanding Pakatan Harapan. Malah setelah hampir 2 bulan tidak nampak sebarang mudarat pun kepada rakan-rakan parti politik Pakatan Harapan iaitu Barisan Nasional, GPS, GRS, Warisan dan lain-lain di dalam kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Persekutuan Pekilang-Pekilang Malaysia FMM menyambut baik pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berhubung kelonggaran peraturan pengambilan pekerja asing dan program rekalibrasi dilanjutkan di bawah Pelan Rekalibrasi Pendatang Asing Tanpa Izin 2.0 IIRP 2.0. Presiden FMM Tan Sri Soh Tian Lai dalam kenyataannya berkata pihaknya menyambut baik perhatian yang diberikan kerajaan terhadap keperluan buruh oleh industri walaupun pelan itu adalah langkah sementara untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi negara. Beliau berterima kasih kepada kerajaan kerana mengiktiraf kepentingan dan peranan pelengkap yang dimainkan oleh pekerja asing dalam menyokong pemulihan ekonomi terutamanya dalam tempoh ketidakpastian yang berpanjangan dengan 2023 diramalkan sebagai tahun yang sukar kerana pertumbuhan global dijangka perlahan, inflasi global kekal tinggi dan volum dagangan mengecut. Ini adalah satu langkah yang baik oleh kerajaan kerana mereka yang layak untuk skim ini adalah pekerja yang berpengalaman dan terlatih sekaligus mengurangkan masa untuk mendapatkan tenaga kerja yang perlu dilatih atau dilatih semula oleh majikan baharu, katanya. Bagaimanapun, FMM mencadangkan pertama IIRP harus berada di bawah satu pentadbiran sebaik-baiknya Jabatan Imigresen kerana ini akan menghapuskan sebarang kekeliruan yang tidak wajar dalam proses dan mana-mana orang tengah yang cuba mengambil kesempatan daripada skim ini dengan menawarkan pekerjaan menerusi bayaran. Kedua, IIRP harus memenuhi keperluan pekerja haram yang ingin pulang ke negara asal mereka tanpa menyenarai hitam serta mereka yang ingin disahkan dan diambil bekerja semula. Ketiga, menyediakan repositori pekerja yang tersedia di pusat tahanan. Keempat, pekerja yang majikannya tidak dapat memperbaharui permit atau menghantar pekerja mereka kembali semasa tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pandemik COVID-19 yang telah menjadikan mereka haram harus dipertimbangkan di bawah skim ini. Kelima, pelonggaran syarat yang sama mengenai peraturan pengambilan pekerja asing harus dipanjangkan juga untuk pengesahan dan pengambilan semula pekerja haram. Keenam, keseluruhan proses harus dijalankan dalam talian termasuk memperkenalkan fleksibiliti pada mod pembayaran yang membolehkan lebih ramai pekerja diproses melalui penyerahan tunggal kerana pada masa ini terdapat had pembayaran yang dikenakan untuk setiap kad debit atau kredit pembayaran. Ketujuh, pertimbangkan semakan semula charge compound yang dikenakan dengan menurunkannya kepada RM900 serupa dengan kadar program rehiring sebelumnya pada 2016 daripada RM1,500. Dan ke-8, prosedur dan syarat juga mesti dijelaskan kepada kedutaan yang akan memudahkan pembaharuan atau pengeluaran pasport baru untuk warga negara mereka yang ingin disahkan dan digaji semula. Presiden FMM berkata pihak industri menyambut baik butiran mengenai pelan kelonggaran penggajian pekerja asing dan IIRP 2.0 dan berharap ia akan dikeluarkan tidak lama lagi berserta penganjuran sesi libat urus dengan pihak berkepentingan untuk pemahaman dan tafsiran yang jelas mengenai prosedur baharu berkenaan. Terdahulu, Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata program tersebut adalah salah satu jalan penyelesaian yang ditawarkan secara tidak rasmi oleh Pakatan Harapan dalam menghadapi masalah kekurangan pekerja sektor kurang disertai rakyat Malaysia sepanjang kempen pilihan raya lalu.
Program ini mampu menyediakan keperluan tenaga kerja daripada tenaga asing yang sudah ada dalam negara kita, katanya. Sehingga 31 Disember tahun lalu, seramai 418,649 orang parti berdaftar bagi program rekalibrasi tenaga kerja dan 295,425 orang parti mendaftarkan diri untuk program rekalibrasi pulang. Bagaimanapun, kata Saifuddin, aspek-aspek tapisan lain berhubung keselamatan dan kebajikan tetap terpakai. Kita faham akan ada kebimbangan. Lambakan pekerja asing, kerajaan ada siling keperluan pekerja asing yang munasabah iaitu sejumlah 2.4 juta orang menjelang 2025 iaitu 15% dari jumlah tenaga kerja negara. Keperluan kerancakan ekonomi hanya bagi sektor kritikal. Ada sektor belum dibuka pekerja asing supaya ia diutamakan kepada tenaga tempatan, jelas Saifuddin. Tegas beliau, skim ini tidak mengambil peluang kerja rakyat tempatan kerana ia hanya bagi pekerjaan 3D iaitu Dirty, Dangerous and Difficult. Untuk rekod, Malaysia kekal dalam tahap 3 dalam laporan tahunan Perdagangan Manusia Jabatan Negara Amerika Syarikat pada tahun 2022. Malaysia diletakkan dalam senarai pantau tahap 2 dari 2018 hingga 2020 sebelum turun ke tahap 3 peringkat terendah tahun 2021 dan 2022. Menurut laporan tersebut, pada tahun lepas, kerajaan Malaysia terus menggabungkan jenayah perdagangan manusia dengan penyeludupan migran. Tindakan ini menghalang penguatkuasaan undang-undang dan usaha mengenal pasti mangsa. Laporan itu menegaskan siasatan anti perdagangan menurun dan kerajaan tidak mendakwa atau mensabitkan pegawai kerajaan yang didakwa terlibat dalam jenayah perdagangan. Malah, perdagangan manusia di Malaysia dikaitkan pula dengan dakwaan amalan buruh paksa. Ini memberi gambaran seolah-olah sektor korporat atau majikan negara ini bersekongkol dengan perdagangan manusia yang dianggap sebagai perhambaan moden. Mampukah kelonggaran peraturan pengambilan pekerja asing dan program rekalibrasi parti ini menghalang perdagangan manusia dan unsur buruh paksa? Dalam lapan cadangannya, FMM tidak menawarkan solusi untuk menangani perbuatan jelek ini. Tidak benar rakyat tempatan tidak mahu bekerja dalam sektor 3D. Selagi majikan di Malaysia kedekut untuk berkongsi keuntungan dengan pekerjanya, selagi itu rakyat tempatan akan terus terpinggir. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portal.jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.